Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam biru warna. Nama diberi Nur Zayani binti Nordin, nombor metrik 262101, merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengurusan kerja sosial di Universiti Utara Malaysia. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam biru warna. Nama diberi Siti Hajar binti Muhammad Yusof, nombor metrik 262237. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengurusan kerja sosial semester 5 daripada Universiti Utara Malaysia. Baiklah, tujuan saya dan rakan mengadakan video ini ialah untuk berkongsikan dengan anda mengenai salah satu masalah kesihatan mental, iaitu anxiety disorder. Apa itu gangguan kecemasan atau dikenali sebagai anxiety disorder? Gangguan kecemasan dan anxiety disorder ini ialah perasaan takut dan juga bimbang yang kronik. Mereka yang memiliki gangguan kecemasan ini biasanya mengalami kebimbangan terhadap pelbagai perkara, walaupun dalam keadaan situasi yang normal dan tidak ada apa-apa ancaman. Perkara ini dikategorikan sebagai masalah kesihatan mental. Anxiety disorder ini terbahagi kepada pelbagai jenis, antaranya ialah generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, panic attack dan juga fobia. Generalized anxiety disorder atau dikenali sebagai gangguan kecemasan umum ialah kecemasan yang kronik dimulai dengan kebimbangan dan ketegangan otot yang berlebihan. Jenis seperti ini berlangsung secara berterusan dan sukar dikawal. Antara simptom-simptomnya ialah mudah lelah, mudah tersinggung, sukar menumpukan perhatian, sukar untuk tidur dan mengalami ketegangan otot. Social anxiety disorder atau dikenali sebagai gangguan kecemasan sosial ialah ketakutan yang ekstrim apabila berada di halayak ramai dan tempoh jangka masa yang panjang. Antara simptom-simptomnya ialah takut dinilai dan dihukum oleh orang lain, gugup ketika berinteraksi, menarik diri daripada aktiviti sosial, gemetar yang berlebihan dan juga peluh yang berlebihan. Panic attack atau serangan panik berlaku secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Ramai orang beranggapan bahawa simptom-simptom panic attack ini merupakan gejala serangan jantung. Antaranya ialah jantung berdebar, rasa tersekik, sesak nafas, tangan menggeletar dan juga kebas. Seterusnya ialah fobia. Fobia ialah perasaan takut yang berlebihan dan berpanjangan terhadap satu objek, situasi dan juga aktiviti yang pada umumnya tidak membahayakan, seperti labah-labah, kucing, ketinggian dan juga badut. Okey, antara simptom-simptom fobia ialah jantung berdebar, rasa ingin pingsan dan cepat marah apabila mendekati perkara yang ditakuti. Saya ingin menerangkan berkaitan tentang teori anxiety disorder dan saya juga telah memilih 3 jenis teori, iaitu teori terapi rasional emosi tingkah laku REBT, teori psikoanalisis dan teori behaviorism. Baiklah, kita pergi kepada teori yang pertama, iaitu teori REBT. Dalam bahasa Inggerisnya adalah Rational Emotive Behavior Therapy, merupakan teori yang dibangunkan oleh Albert Ellis, di mana teori ini menekankan kepercayaan yang tidak rasional pada diri individu yang menyebabkan berlakunya permasalahan kepada emosi dan tingkah laku individu. REBT adalah teori yang menekankan 3 elemen penting, iaitu pemikiran, emosi dan tingkah laku. Teori ini menekankan bahawa pemikiran memainkan peranan yang sangat penting dalam pengekalan gangguan psikologi. Kajian empirikal menunjukkan bahawa kepercayaan yang tidak rasional yang dikaitkan dengan pelbagai masalah dalam kehidupan dan membetulkan kepercayaan boleh mengurangkan kebimbangan dan gejala psikologi, terutamanya anxiety, dan memainkan peranan penting dalam mengawal kesihatan dan pencegahan penyakit. Jadi, klien dibimbing untuk melihat dan menganalisis peristiwa yang diaktifkan oleh gangguan yang dialami. Teori rasional emotif terapi ini sangat sesuai digunakan untuk klien yang menghadapi masalah anxiety disorder kerana, pertama, pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Dengan itu, perawatan ini juga dapat dilakukan dengan cepat. Kedua, kaedah pemikiran logik yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Dan yang ketiga, klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan dari cara berfikir. Baiklah, kita pergi kepada teori yang kedua, iaitu teori psikoanalisis yang diasaskan oleh Sigmund Freud.
Sigmund Freud mendefinisikan personality sebagai sifat-sifat yang menggambarkan diri seseorang individu, iaitu merujuk kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan oleh orang lain atau merujuk kepada perasaan-perasaan yang dialami oleh seseorang dalam dirinya sendiri. Dalam teori ini, Sigmund Freud telah menyatakan bahawa kehidupan jiwa mempunyai 3 tahap kesedaran, iaitu sedar, separa sedar dan tidak sedar. Mengapa saya memilih teori psikoanalisis bagi merawat masalah anxiety disorder? Baiklah, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, Sigmund Freud mempunyai 3 tahap kesedaran. Jadi, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tahap sedar. Tahap sedar merupakan sebahagian kecil jiwa manusia yang diibaratkan sebagai seketul ais yang terapung. Hanya sebahagian kecil sahaja yang boleh dilihat. Tahap sedar merujuk kepada keadaan individu dalam keadaan sedar. Ini adalah merangkumi kepada tingkah laku, tindakan, perasaan, pemikiran dan ingatan. Contoh perbuatan atau pemikiran sedar ialah minum, berjalan, berasa gembira atau sepi. Ia beroperasi pada permukaan personaliti seseorang dan hanya memainkan peranan yang kecil dalam perkembangan personaliti. Tahap yang kedua adalah tahap separa sedar. Tahap ini mengandungi pengalaman yang berada di bawah sedar, tetapi jika diberi tumpuan atau dilakukan secara bersungguh-sungguh, ia mampu membuatkan seseorang itu menjadi sedar dan mengingat semula. Sebagai contoh, jika kita tidak boleh memikirkan apa yang kita lakukan semalam, tetapi apabila disoal, kita masih boleh mengingat semula apa yang kita lakukan semalam. Yang terakhir adalah tahap tidak sedar. Tahap ini meliputi bahagian yang paling besar dalam mental manusia. Ia mengandungi pengalaman dan memori yang mana individu tidak sedar akan kewujudannya. Keadaan mental ini di luar kesedaran seseorang. Oleh itu, ia meliputi semua perkara yang di luar kesedaran seseorang, contohnya seperti semangat dan naluri individu. Ia juga merangkumi peristiwa-peristiwa yang melibatkan emosi dan perasaan. Ia mungkin melibatkan trauma, penderitaan dan kesedihan yang amat sangat. Oleh itu, memori ini akan terus berada dalam tahap tidak sedar dan mungkin akan diluahkan oleh individu secara tidak langsung. Dalam hal ini, teori psikoanalisis yang diasaskan oleh Sigmund Freud dapat dikaitkan dengan anxiety disorder kerana kebimbangan adalah pemberi ubah penting dari hampir semua teori kepribadian. Kegelisahan sebagai kesan konflik yang merupakan bahagian kehidupan yang tidak dapat dielakkan dan dipandang sebagai komponen utama dinamika kepribadian. Teori yang ketiga, di mana teori ini juga dapat dikaitkan dengan masalah anxiety disorder adalah teori behaviorism yang diasaskan oleh B.F. Skinner. Pada tahun 1938, dalam buku terbitan beliau yang berjudul Behavior of Organism telah memperkenalkan teori pelaziman operan Skinner dengan menggunakan tikus dan kotak. Teori behaviorism menekankan kepentingan persekitaran dalam pembelajaran bahasa yang berlandaskan teori pelaziman operan. Menurut Skinner lagi, pembelajaran bahasa kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa atau ahli keluarga yang lain mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan dengan memberi ganjaran setiap kali mereka dapat meniru dan menyebut perkataan yang diajar. Ganjaran yang diberikan adalah untuk mengukuhkan sesuatu perlakuan bahasa yang betul yang berjaya dilakukan oleh kanak-kanak. Antara ganjaran yang diberikan adalah seperti pujian, senyuman, ciuman, tepuk tangan, pelukan dan lain-lain yang boleh merangsang kanak-kanak untuk bercakap dengan lebih lancar. Saya ingin menerangkan tentang kesan diagnosis kepada individu, keluarga dan persekitaran. Pertama, kesan terhadap individu adalah seperti sering lupa, insomnia, sakit kepala, penyakit jantung dan emosi tidak stabil. Kedua, kesan terhadap keluarga adalah seperti sering bertengkar, hubungan yang kurang mesra, rumah tangga berpecah belah, tidak wujudkan kasih sayang dengan anak-anak dan berkemungkinan atas sebab-sebab tertentu sesebuah institusi kekeluargaan itu akan menyebabkan berlakunya perceraian. Dan yang terakhir adalah kesan terhadap persekitaran. Jadi saya ingin menerangkan tentang persekitaran di tempat kerja. Oleh itu, kesan yang terdapat adalah seperti kemalangan di tempat kerja, peningkatan kos keselamatan, peningkatan kesihatan pekerjaan dan mencecaskan prestasi kerja. Baiklah, terdapat pelbagai jenis rawatan dan juga intervensi bagi anxiety disorder ini. Intervensi ini boleh dilakukan secara mikro, meso dan juga makro.
Baiklah, intervensi secara mikro ialah terapi individu yang berkaitan dengan interaksi antara ahli terapi dan juga klien. Di mana terapi individu ini membolehkan klien dan ahli terapi berinteraksi antara satu sama lain, membina hubungan dan juga bekerjasama dalam menyelesaikan masalah klien. Rawatan psikoanalitik ini boleh dilakukan secara terapi individu, melibatkan penerokaan organisasi kepribadian dan menyusun semula dengan cara menangani konflik dan pertahanan yang mendalam. Menurut prinsip psikoanalisis, rawatan ini dapat menyembuhkan fobia dengan mengenal pasti dan menyelesaikan konflik awal. Intervensi di peringkat mezo ialah terapi kelompok di mana ia melibatkan interaksi antara beberapa ahli dalam satu kumpulan. Terapi kelompok ini melibatkan kaunselor dan juga beberapa orang ahli di mana ahli tersebut akan mencermin diri dan juga situasi yang mereka alami dan berkongsi antara satu sama lain. Terapi tingkah laku kognitif ini boleh dilakukan ke atas mereka yang mempunyai fobia seperti fobia menaiki kapal terbang, di mana sekumpulan mereka berletakkan di lapangan terbang bagi mengikuti kelas psikologi, pendidikan dan juga pendedahan berkaitan dengan lapangan terbang bagi mengubah tanggapan dan pemikiran mereka mengenai ketakutan menaiki kapal terbang. Terapi di peringkat makro ialah terapi yang memerlukan penglibatan komuniti dan juga masyarakat. Perkara yang boleh dilakukan pada peringkat ini ialah melalui kempen dan juga program-program kesedaran bagi menceritakan dan menjelaskan lebih terperinci mengenai penyakit anxiety disorder ini. Seperti yang kita tahu, masyarakat pada zaman kini kurang mengambil tahu mengenai masalah kesihatan mental. Selain itu, pihak media juga perlu memainkan peranan bagi menyebarkan kepada masyarakat betapa pentingnya mengambil tahu berkaitan dengan masalah kesihatan mental seperti anxiety disorder. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada kami pada hari ini. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih.